Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat meneruskan bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah, bagi membicarakan hadis yang ke-15. Masih lagi hadis yang ke-15. قال المصنف الشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. ومن وصايا بعض الأكابر, di antara wasiat sebahagian daripada وقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه, telah berkata Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, man kathura kalamuhu kasura saqatuh, sesiapa yang banyak cakapnya maka banyaklah kesilapannya, banyaklah gugurnya. Ini kesilapan. Wa man kasura maluhu kasura ismuh, sesiapa yang banyak hartanya maka banyaklah dosanya kalau tidak dilaksanakan pada haknya. Wa man sa'a khuluquhu azzaba aw uzziba nafsuh, siapa yang buruk akhlaknya maka disiksa dirinya. Wa min wasaya ba'dil akabir, daripada wasiat sebahagian akabir, yakni para awliya, para ulama, iyyaka wa kasratal kalami. Selepas iyyaka maka Arabnya maf'ul. Iyyaka wa kasratal kalami fa innahu yuzhiru min uyubika ma batan, karena ia akan menzahirkan daripada aibmu yang tersembunyi. Banyak cakap akan menzahirkan aib kita, ya. Kalau kita jahil dalam perkara tersebut, maka bila kita bercakap, zahirlah kejahilan kita. Wa yuharriku min aduwika ma sakan, dan akan menggerakkan daripada musuh kita apa yang didiamkannya. Maksudnya musuh akan menzahirkan permusuhannya dengan kita disebabkan karena kasratul kalam, karena banyaknya bercakap tadi. Mungkin musuh tadi pada permulaannya hanya mendiamkan diri, tapi setelah mana kita banyak bercakap, maka akhirnya dizahirkan ataupun menggerakkan dalam hatinya apa yang telah tersembunyi atau diam selama ini. Waqila, dikatakan, innama ju'ila laka lisanun wahidun wa udhunan, sesungguhnya dijadikan kepada kamu satu lidah dan dua telinga, liyakuna ma tasma' aktsara mimma taqul, untuk menjadikan yang kamu dengar lebih banyak daripada kamu bercakap. Itu tujuan lidah satu, telinga dua. Karena nak bagi suruh kita bercakap sikit, dengar tu lebih banyak daripada bercakap. Wa qala al-Asma'i, kata Imam al-Asma'i, balaghani anna rajulan qala li akhara, telah sampai kepada aku bahawa seorang lelaki telah berkata kepada seorang yang lain, wallahi, kata beliau, la in qulta li kalimatan wahidatan la tasma'anna 'ashra. Faqala lakinnaka law qulta 'ashra lam tasma' wahidatan. Ada seorang lelaki berkata kepada seseorang, wallahi, demi Allah, la in qulta li kalimatan wahidatan la tasma'anna 'ashra. Kalau kamu sebutkan kepada aku satu kalimah, la tasma'anna 'ashra, maksudnya kamu akan mendengar daripada aku 10 perkataan. Faqala lakinnaka law qulta 'ashra, tapi kalau kamu sebut 10, lam tasma' wahidatan, maka kamu tak akan dengar walaupun satu perkataan. Apa maksud kalam ni? Maksudnya kalau kamu menyebutkan satu kalimah, kurang kamu bercakap, maka akan didengar daripadamu tadi lebih banyak.
Kalau kamu sebut banyak, maka tak akan didengar hanya melainkan satu sahaja. Jadi orang malah nak dengar. Lakinnaka law qulta 'ashra, dah minta maaf. Lakinnaka law qultu 'ashra lam tasma' wahidatan. Bukan law qulta, law qultu 'ashra. Kalau aku sebutkan 10, maka tidak akan kamu dengar walau satu pun. Jadi nak beritahu kata, suruh kita kurangkan bercakap, maka kita akan didengari. Berbeza dengan kita banyak bercakap, maka tidak akan didengar. Wa ansyada ba'duhum, sebahagian di kalangan penyair bersyair, idza nataqa as-safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu. Bila mana seorang yang bodoh bercakap, maka jangan dijawab. Jawapan yang terbaik baginya adalah diam. Jadi sebab tu kalau yang orang yang komen dan seumpamanya dengan benda-benda yang tidak baik, diam saja. Tak perlu kita jawab. Dan kerana jawapan bagi orang yang bodoh adalah diam. Sakattu 'anis safihi fa dhanna anni ayitu 'anil jawabi wa ma ayitu. Aku diam daripada orang bodoh dan disangkanya aku ini lemah daripada menjawab, sedangkan aku tidak lemah. Walakin iktasaitu bi thawbi hilmin. Tapi aku memakai dengan pakaian kelembutan. Wajannabtu as-safahata ma baqitu. Dan aku menjauhkan kebodohan ma baqitu yang ada pada diriku. Jadi maksudnya lebih baik kita diam daripada bercakap, kerana kalau kita bercakap sama ada akan menzahirkan kebodohan kita sendiri ataupun mendiamkan bodohnya orang lain. Itu sedang. Ini comel syair ni. Wa ansyadal Asma'i, dan Asma'i, Imam Asma'i pula menyebutkan syair, wa ma syai'un ahabba ila la'imin idza syatama al-karima minal jawabi. Tidaklah paling disukai oleh seorang yang buruk akhlaknya melainkan bila mana dia mencela orang yang mulia, maka dijawabnya. Mutarakatul la'imi bila jawabin, kamu tinggalkan orang yang buruk akhlak ni tanpa jawab, asyaddu 'ala al-la'imi minas sibabi, itu lebih berat daripada kamu mencelanya. Sungguh orang yang suka cela orang ni, dia maki orang, maki-maki apa tu, orang buat tak layan. Ada lagi tension tu daripada kita jawab dia. Sebab tu, wa ma syai'un ahabba ila la'imin idza syatama al-karima min al-jawabi. Mutarakatul la'imi bila jawabin asyaddu 'ala al-la'imi minas sibabi. Jadi kalau kita maki dia, dia maki kita, kita maki dia balik, itu yang dia tunggu sebenarnya. Tapi kalau dia maki kita, kita tak jawab, itu lebih berat daripada kita maki dia. Bagi seorang yang pencela, bagi seorang yang akhlaknya buruk ni. Sebab tu yang terbaik adalah diam. Dan tak perlu kita jawab. Kalau kata perkara tersebut tidak perlu dijawab. Tamam. Hilmu Zainil Abidin wa karamih. Ini kelembutan Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyiduna Ali, Sayyiduna Hasan, Sayyidina Husain, dan juga kemuliaannya. Wa hukiya, dihikayatkan, anna Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam kharaja yawman minal masjid. Satu hari Imam Zainal Abidin keluar daripada masjid, falaqiyahu rajulun fasabbah. Datang seorang lelaki tadi terus caci dia, maki dia. Fatabadara ilaihi al-abid wal mawali. Maka hamba-hamba dan juga maula-maula yang ada pada ketika tersebut, maka datanglah untuk nak pukul lelaki ini. Faqala lahum Zainul Abidin mahlan 'anil rajul. Biarkan dia. Jangan pukul dia. Suma aqbala alaihi. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin berpaling kepada lelaki tersebut, wa qala lah, maka kata beliau, ma sutira 'alaika min amrina aktsar. Kamu cela kami tadi, yang tertutup daripada kamu tentang urusan kami lebih banyak lagi. Alaka hajatun nu'inuka 'alaiha. Maksudnya kawan tu cela, maki hamun dia dengan kira dibuat, kira kata macam-macam lah kata. Dan dia kata yang ditutup daripada pengetahuan kamu lebih banyak lagi tentang kami. Maksudnya aib kami lebih banyak daripada yang kamu sebut tu. Ada lagi yang kamu tak tahu. Yang kamu sebut tadi sikit je, banyak lagi yang kamu tak tahu ni. Kamu ada hajat apa-apakah yang kami boleh bantu, kata
Sayyidina Ali Zainal Abidin. Fastahya ar-rajulu. Terus malu maki. Kalau kita balas balik maki, dia akan lagi seronok dah. Fa alqa alaihi qamisatan kanat alaihi wa amara lahu bi 1000 dirham. فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم. Maka lelaki itu malu, فألقى عليه قميصة كانت عليه. Terus Sayyidina Ali Zainal Abidin bagi kepada dia khamisah, kain dia yang ada dia pada dia tu, kemudian diarahkan pula kepada hamba-hambanya untuk berikan kepada lelaki ni 1000 dirham. Kemudian lelaki ni kata apa setelah tu? Dia kata asyhadu annaka min auladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu annaka min auladir Rasul. Yani Rasulillah. Saya bersaksi bahawa sesungguhnya kamu ini adalah anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlakmu yang luar biasa ni. Tamam? Sebab tu khamisah makna dia thawbu qazzin atau suf muallam. Ni kain ni. Macam ni. Yang ada garis-garis ni. Ataupun dia ada sedikit ukiran ataupun ukiran apa? Tenunan di atas kain tersebut. Wa qila la tusamma qamisata illa an takuna sauda muallamah. Tak dinamakan, sebahagian pandangan kata tidak dinamakan qamisah melainkan kalau kain tadi warnanya hitam dan kemudian ada tenunan di atas tu. Wa kanat min libasin nasi qadiman. Ini pakaian orang-orang dulu. Pakaian orang-orang dahulu. Tamam. Jadi ada sebahagian kata qamisah adalah pakaian thawbu qazzin ataupun suf muallam, mana-mana kain yang dibuat daripada kain suf, yang kain daripada bulu kambing, maka tu dipanggil qamisah. Sebahagian kata tak dikhususkan untuk kain bulu yang warnanya hitam yang dibuat pakaian. Tamam. Wa qala fi hilyatil awliya la yanbaghi lil insani an yukhrija min kalamihi illa ma yahtaju ilaihi. Tak sepatutnya bagi seorang tersebut mengeluarkan daripada kalamnya melainkan yang diperlukan. Kama annahu la yunfiqu min kasbihi illa ma yahtaju ilaihi. Seperti mana dia tidak infakkan daripada hartanya melainkan kepada yang diperlukan sahaja. Jadi macam mana kalam kita dikeluarkan pada yang perlu sahaja, begitu juga seperti harta kita keluarkan pada yang perlu saja. Wa qala aidan law kuntum tashtaruna al-waraqa lil-hafadhah la amsaktum an kathirin min al-kalam. Kalaulah kamu beli al-waraq, yakni kertas lil-hafadhah, untuk malaikat hafadhah, menulis tulisan kita ni. Maksudnya kalaulah kamu kena beli kertas untuk malaikat hafadhah tulis, amsaktum an kathirin minal kalam, kamu akan berhenti bercakap. Kenapa? Tak nak beli. Tak nak beli kertas. Dia tak beli kertas lah. Tak mau beli kertas, dia cakap. Nanti malaikat akan tulis. Nasib baik tak kena beli. Nasib baik tak kena beli, itulah cakap banyak tu. Itu yang disebutkan kalam ni. Lau kuntum tashtaruna al-waraq lil hafadhah la amsaktum an kathirin minal kalami. Yang ini disebutkan ni adalah kalam Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala. Tamam? Baik. Disebut di sini walafzu law anna al-malakaini alladhaini yansaqani a'malakum qad غدوا عليكم يتقاضون أثمان الصحف التي ينسقون فيها أعمالكم لأمسكتم عن كثير من فضول كلامكم. Tamam. Jadi kalaulah dua malaikat yang menulis amalan kamu, ghadaw alaikum, pergi kepada kamu, yataqadawna asman as-suhuf, dan minta balik harga kertas yang mereka gunakan untuk menulis amalan kamu, la amsaktum an kathir min fuduli kalamikum, kamu akan berhenti daripada bercakap lebih-lebih, dan tak bercakap benda yang tidak berfaedah. Fa idza kanat as-suhufu min 'indi rabbikum afala tarba'una ala anfusikum. Dan kalau kata suhuf tu daripada Tuhanmu, afala tarba'una ala anfusikum, maksudnya tak bolehkah kamu terba' maksudnya apa dari segi bahasa, tak bolehkah kamu mempunyai apa, kita bahasa kita dengan lebih tenang daripada kita bercakap banyak, maksudnya gitu. Wa qila li ba'dihim
Kata sebahagian para ulama, lima lazim tas-sukut. Sebahagian dikatakan kepada sebahagian yang lain, kalangan para wali Allah Ta'ala, kenapa kamu selalu diam? Lima lazim tas-sukuta. Faqala, maka dijawab orang yang ditanya ni, inni lam andam ala sukuti qattu. Aku tidak pernah menyesal kalau diam sekali-kali. Wa qad nadimtu ala al-kalami mirara. Tetapi aku akan menyesal dengan bercakap berkali-kali. Baik-baik diam, dia kata. Kalau diam tak pernah lagi menyesal sekat ni. Tapi kalau bercakap, berkali-kali dah menyesal. Kata dia. Wa qala al-Ghazali rahimahullah, kata Imam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, la tabsutanna lisanak. Jangan kamu meluaskan ucapanmu. Fayafsudanna 'alaika sya'nak. Maka akan merosakkan akhlakmu dan juga maruahmu. Itu maksudnya. Jangan bercakap banyak maksudnya. Semua ni orang panggil teguran untuk kita jangan bercakap banyak. Wa qala Ali, kata Sayyidina Ali fi wasiyati libnihi al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma wa alaihi assalam, kata Sayyidina Ali pada wasiatnya kepada anaknya Sayyidina Husain, kata beliau, ya bunayya amsik 'alaika lisanak fa inna itlafal mar'i fi mantiqihi. Wahai anakku, peganglah lidahmu tersebut, lisanmu, kerana kebanyakan manusia itu rosak dan hancur disebabkan kerana ucapannya. Wa qala ba'duhum rahmatullah ta'ala alaih, ihfaz lisanaka wasta'iz min syarrihi. Ini sebahagian ulama menyebutkan, jagalah lidahmu, wasta'iz min syarrihi, dan jaga-jagalah daripada kejahatannya. Innal lisana huwal aduwwu dzabihu. Kerana lidah itu adalah musuhmu yang menyembelih. Wazinil kalama idza nataqta bi majlisin. Kalau kamu ingin bercakap dalam majlis, satu-satu pertemuan, maka timbangkan kalammu. Waznan yaluhu bihi as-sawabul laihu. Dengan timbangan yang melebihkan perkara yang benar, yang bagus, yang baik. Fasamtu min sa'dis su'udi bimatla'in yahmil fata wan nutqu sab'un zabihu. Sab'un zabihu. Hai Zahid, fasamtu, ini samt ni, masya-Allah. Gelak apa ni? Nama apa? Saifuddin. Fasamtu min sa'dis su'udi bimatla'in yahmil fata. Diam itu adalah sebaik-baik, sebahagia-bahagia yang terbit, yang menjaga seorang pemuda tersebut. Wan nutqu, apa dia? Sab'un zabihu. Yani binatang buas yang menyembelih. Jadi ini pujian kepada diam dan nasihat untuk kita menjaga ucapan kita. Kita di mana pun macam tu maksudnya. Kalau kata kita boleh menahan lidah kita daripada bercakap, daripada kita menyebutkan satu perkataan yang boleh menyebabkan berlakunya pecah hati orang ataupun berasa, maka sebaiknya untuk kita berhenti daripada bercakap. Fayanbaghi lil insani an yuqallil kalamahu mastata'a. Naklah seorang tadi mengurangkan cakapnya sekadar yang dia mampu. Sebab tu al-Imam Allahumma salli ala sayyidina, disebut oleh Sayyidi al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam Tajul Arus Al-Hawi li Tahzib An-Nufus tentang siapa? Tentang Makinuddin Asmar. Al-Imam Makinuddin Asmar murid kepada Sayyidi Abu Abbas Mursi, maqamnya di Iskandariyah, Mesir. Sayyidina Makinuddin Asmar bekerja sebagai tukang jahit. Dan kata Sayyidi Ibn Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Makinuddin Asmar adalah salah seorang daripada wali badal. Wali badal. Dan beliau menjadi badal, menjadi salah seorang daripada wali yang dalam peringkat badal. Wali badal tak ramai. Kata sebahagian kata 40 orang saja sepanjang zaman. Maksudnya satu zaman tu 40 orang, mati seorang, ganti seorang lagi. Dia akan cukup 40 juga. Wali badal. Jadi wali badal ni nak dapat peringkat tadi bukan senang lah. Dan kata Imam Makinuddin Asmar, saya bekerja sebagai tukang jahit, dan setiap hari saya akan mengira dan menulis semua perkataan yang saya cakap. Pada malamnya saya akan cek balik, tengok apa yang telah saya cakapkan tadi, dan saya akan beristighfar dengan yang tidak baik, dan saya akan bersyukur dengan perkara baik yang saya ucapkan.
Abang kata apa, kalau boleh tulis tu banyak akan cakap dia? Tak banyak. Dan orang kerja tukang jahit ni nak cakap dengan siapa? Tukang jahit. Jahit dia akan tumpu dengan jahitan dia. Kecuali dia duduk dengan ramai-ramai tukang jahit dia, tu memang tak jahit lah, tu memang seimbang. Dia tak akan boleh jahit dengan selesai. Jadi makna di sini, kerja dia macam tu pun dia masih catat lagi apa yang dia cakap. Kita pun kalau ada buku kosong satu duduk dalam poket kita, kalau kita tulis balik, rasanya cukup sebulan pakai tak cakap kita. Sebab apa? Banyak dah duit kita habis. Sebab apa? Kena beli buku banyak sangat. Banyak nak kena tulis tu. Fayanbaghi lil insani an yuqallil kalamahu mastata'. Hendaklah dia mengurangkan ucapannya sekadar yang dia mampu. Jadi berkenaan dengan mengurangkan cakap ni pada bab apa? Macam kita sebut sebelum ni, ada 4 bahagian cakap kan. Ada yang darar mahd, yang semuanya adalah benda yang buruk. Yang kedua naf'un mahdun. Yang kedua yang manfaat semata-mata. Yang ketiga fihi darar wa naf'un atau manfa'ah. Ada mudarat, ada manfaat. Yang keempat la darar wa la manfa'ah. Tidak ada mudarat, tidak ada manfaat. 2 benda kena tinggal tu. Apa dia? Darar mahdun dengan la darar. Apa ni, yang mana? Yang manfaah wa darar. Yang ada darar dan manfaah ni kena tinggal 2 ni. Tamam? Yang la darar wa la manfaah ni fudul kalam. Tak ada mudarat, tak ada manfaat, ni fudul. Fudul tinggal tu, kena tinggal juga. Sebaiknya ditinggalkan. Yang baki apa dia? Satu saja, naf'un mahd. Semata-mata baik saja. Yang ni saja nak kena cakap. Tu pun hazar. Kena hati-hati. Takut riak, takut takabur, takut ujub. Maka yang tu kena berhati-hati pula. Akhirnya kalau takut pula dengan benda tu, tetaplah last sekali apa dia? As-sukut aula. As-sukut aula. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kenapa Nabi sebut man yuridi aman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir? Kenapa Nabi tak sebut man kana yu'minu billahi war rasul? Man kana yu'minu billahi wal kitab. Kenapa sebut yaumil akhir secara khusus? Karena yaumil akhir adalah tempat untuk kita dipersoalkan. Tempat untuk kita dikira kembali amalan kita. Jadi orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, maksudnya akan berlakunya pengiraan semula kepada apa yang kita lakukan di bumi. Falyaqul khairan aw liyasmut. Itu benar dia. Sebab dia akan balik semula ke akhirat nanti. Sebab bila sebut berkaitan dengan kembali dan nanti ke akhirat, maka waktu tu mungkin orang tadi akan mengambil perhatian. Itu maksudnya. Khususan, tengok sini kata, sebaiknya bagi seorang manusia tadi yuqallil kalamahu mastata'a. Mengurangkan ucapannya sekadar yang dia mampu, khususnya fima nuhiya 'anil kalami fihi kaba'da fi'li salatil isya. Khususnya kepada tempat yang dilarang kita bercakap. Bila? Kaba'di fi'li salatil isya. Seperti selepas solat isya. Lepas solat isya, dimakruhkan kita bercakap. Makruh kita bercakap selepas solat isya. Kecuali beberapa keadaan. Tamam? Ni ada beberapa keadaan. Fa innahu yukrahu idza lam yata'allaq bihi maslahatun diniyatun. Dia makruh kalau kata tidak ta'alluq dengan perkara yang berkait dengan agama. Maslahah agama. Jadi kalau kata lain daripada maslahah agama, makruh bercakap selepas isya. Contoh seperti apa maslahah agama? Kata'alimil ulumi syar'iyyah. Yani mengaji ilmu syar'iyyah. Lepas isya ada kelas pengajian fardu ain contohnya. Ayat ni tak ada masalah. Wa tilawatil Quran, ni tak ada masalah. Wa zikri ataupun zikir, ya tak apa. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Suruh orang buat kebaikan dan larang orang buat mungkar. Wa islahi bainan nas. Kena pi rumah orang, nak kena perbaik balik dia punya hubungan. Ya tak apa, walau lepas isyak. Wa kalimatil kalimatin haqqin inda man lahu syaukah. Dan bercakap kepada kebenaran dengan orang yang ada kekuatan. Man lahu syaukah, maksudnya dia pemimpin besar. Kita nak kena pi berucap depan dia, bercakap, bagi nasihat kepada dia. Tak apa, lepas isyak pun tak apa. Wal kalam ma'al halilah wad daif.
Bercakap bersama dengan isteri kita selepas waktu malam. Lepas isyak cakap dengan isteri, ni dapat pahala. Dan daif, tetamu datang rumah, jangan larang tetamu pula. Jadi tetamu main lepas isyak, dia kata makruh cakap lepas isyak ni, baca tak habis. Nak tetamu boleh, tak ada masalah. Atau maslahatin dunyawiyatin, atau maslahatun dunyawiyatun, ataf kepada maslahah diniyah, ataupun maslahah dunyawiyah mimma yata'allaqu bi daruratil insan, ataupun maslahah dunyawiyah yang berkait dengan dunia tetapi mimma yata'allaqu bi daruratil insan, yang berkait dengan keperluan manusia tersebut, daruri yang manusia kata. Contoh seperti apakah? Qum wa khuz wa kul wa nahwu dhalik. Cakap tu je. Tu masalah duniawiyah. Contoh kita kata apa? Bangun, tu je. Atau ambil, atau makan, kul maksudnya. Itu saja yang dibenarkan. Tamam? Lain daripada tu tidak. Tu dia. Banyaklah wirid la ilaha illallah ni. Wa min wasaya ba'dil arifin, ini tak disuruh untuk kita bercakap lain daripada seumpama tersebut. Wa min wasaya ba'dil arifin, sebahagian wasiat daripada awliya Allah Subhanahu wa taala kata apa? Utrukil kalama illa fima la budda minhu, tinggalkan kalam melainkan pada yang diperlukan saja. Watruk talabad dunya illa fima la budda minhu, tinggalkan menuntut dunia ini melainkan pada yang diperlukan saja. Watruk mukhalatatan nasi illa fima la budda minhu, tinggalkan bercampur dengan manusia melainkan pada yang diperlukan sahaja. Macam yang kita sebutkan sebelum ini dalam pengajian adab sulukil murid. Bila yang maksud dengan mukhalatatin nas, yang dipesan oleh para awliya apa dia? Qillatul anam, yang mengurangkan bercampur dengan manusia. Dan apa maksud tersebut telah kita bahas dalam kitab adab sulukil murid. Tamam. Dan kemudian yang seterusnya, ikramul jari minal iman. Ikramul jar minal iman, yakni memuliakan jiran, itu sebahagian daripada iman. Tamam. Yang ini kita akan sambung pada petang ini insya-Allah taala. Panjang pula ni. Petang ni insya-Allah kita akan sambung ikramul jar minal iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat duha dulu, kemudian boleh balik berehat. Nanti 9.45